Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustapha Mohamad berkata, pindaan undang-undang tersebut antaranya melibatkan ordinan buruh dan beberapa pekeliling perbendaharaan berkaitan perolehan dijangka mengambil masa 2 tahun. Mana 2016-2017 ni kita AG sudah pun yang bertanggungjawab of course Jabatan Perbankan Negara sudah pun memula kerja-kerja awalan lah. Kita dah tahu dah undang-undang mana yang perlu dipinda, maka di segi draftingnya mungkin tidak rumit sangat, cuma di segi approval dan schedule parlimen lah, yang maknanya 2 tahun tempoh ni kena bawa ke parlimen, maka 1 tahun parlimen bersidang 3 kali, 2 tahun 6 kali, dan 2 daripada 6 itu ialah sidang bajet. Jadi maknanya kita kena kerja kuat lah untuk bawa pindaan kepada parlimen kerana kita. Sekiranya diluluskan parlimen, TPPA dijangka berkuat kuasa pertengahan 2018. TPPA jelas beliau tidak melibatkan perubahan struktur penjawat awam. Namun kumpulan itu memainkan peranan penting sebagai pelaksana sekiranya TPPA dikuatkuasakan. Datuk Seri Mustapha turut menjelaskan pekerja asing dalam sektor swasta bakal diberi hak baru di bawah TPPA, ia termasuk hak menjadi ahli dan mengetuai kesatuan sekerja. Namun syarat-syarat pemberian hak masih di peringkat perbincangan antara Kementerian Sumber Manusia dan pihak berkepentingan. Ada percarangan dan ini akan tamatkan apabila kita pergi ke parlimen. Cuma secara umumnya pekerja asing akan diberi hak baru yang sebelum ni tidak ada. Umpamanya pekerja asing boleh menjadi pemimpin kesatuan kerja, tapi syarat-syaratnya ada syarat, mana duduk sini berapa tahun, mana masuk hari ni esok jadi tak boleh. Jadi ada syarat-syarat, dan syarat-syarat ini sedang dibincangkan antara Kementerian Sumber Manusia dengan pihak berkepentingan. Majlis Perundingan Melayu MPM menyokong usaha kerajaan memeterai Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA kerana ia akan membolehkan Malaysia kekal relevan dalam lanskap ekonomi global. Setiausaha Agungnya, Datuk Dr. Hassan Mat berkata, badan itu berpendapat TPPA adalah instrumen penting dalam agenda pembangunan global pada masa akan datang. Jelasnya, Malaysia harus bersaing dan menyertai mana-mana perjanjian perdagangan antarabangsa yang menguntungkan sekiranya tidak mahu ketinggalan dalam aspek ekonomi. Menurutnya, penerokaan pasaran dengan anggaran 800 juta pengguna melibatkan 40% daripada keluaran dunia GDP bakal memberi pulangan besar buat negara. MPM turut berhasrat menubuhkan Badan Pengawasan TPPA Watchdog Malaysia dan TPPA Watchdog International dalam masa terdekat dengan penglibatan beberapa badan bukan kerajaan dan negara-negara anggota TPPA. Bagi Setiausaha Agung Majlis Kesatuan Sekerja Perkhidmatan ASEAN, isu kebanjiran warga asing di negara ini perlu ditangani sebelum TPPA ditandatangani bagi mengelak masalah lebih buruk pada masa hadapan. Jelas Muhammad Syafiee BP Mamal, perjanjian itu akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan ia dilihat akan mengundang lebih ramai warga asing ke negara ini. Justru beliau menyarankan kerajaan melakukan pembersihan secara efektif terhadap pekerja asing yang tidak berdaftar di negara ini dengan menguatkuasakan undang-undang sedia ada. Katanya pembersihan perlu dilakukan dengan mendaftar mereka yang tidak berdaftar atau menghantar mereka pulang ke negara asal. Dan ia mesti dilakukan secara serius.